Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Palembang yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang dan beribadah ke hadirat-Nya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang dan sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam hadirat-Nya dengan saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ian naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah Allah yang hidup dan kuasa maut telah dikalahkan. Dengan penuh semangat dan sukacita kita angkat pujian penyembahan kita baginya. Dengan penuh keyakinan bahwa Ia telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah.
surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita naikkan. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena merupakan sebuah anugerah kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Sebelum kami ingin masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu, kami ingin Tuhan yang siapkan hati kami, dan kiranya Roh Kudus yang hadir di setiap kami. Dan kiranya ibadah ini dapat benar-benar menjadi berkat dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Setiap kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan harus menyadari keberadaan diri kita. Kepada Allah yang penuh kasih dan rahmat, kita mau sama-sama datang dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengakui segala dosa kita. Ku tinggalkan dosaku. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang pagar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai seputih salju. Baik kedua. Ku bersandar padanya, rahmatnya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku.
tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku serahkan lukaku dan segala susahku. 我们以中文来唱第3节。Jemaat dipersilakan untuk berdiri. 我心渴望向耶稣，青春坚若王子。我心爱慕主耶稣，他是天父爱子。我一生跟随耶稣，直到天家同住。同一天是同生路，歌颂赞美我主。 Jemaat yang terkasih, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh rendah hati. Bapa Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sadar bahwa segala kesalahan dan pelanggaran kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini kembali kami mau mengakui segalanya kepadamu. Kami mau mengakui kepada Allah yang sudah Maha Tahu, kepada Allah yang sungguh-sungguh mengerti kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami sungguh memohon ampunan-Mu ya Tuhan, jika melalui pikiran kami seringkali kami meragukan kemahakuasaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan jika melalui perkataan kami seringkali kami mengeluarkan keluhan-keluhan ketika kesulitan hidup itu datang menghampiri kami. Ampuni kami ya Tuhan jika melalui tindakan-tindakan kami seringkali bertindak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Sungguh kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Di ibadah kenaikan ini kami mau menyadari bahwa Engkau adalah sungguh Allah yang penuh kuasa. Engkau adalah Allah yang sungguh mampu melakukan segala sesuatu yang bahkan melampaui pikiran kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bersandar penuh kepadamu, agar kami sungguh-sungguh beriman kepada Allah yang penuh kuasa. Kami bersyukur ketika kami datang memohon pengampunan kepadamu. Kami datang kepada Allah yang penuh kasih, kami datang kepada Allah yang selalu menerima kami apa adanya. Kami datang kepada Allah yang memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Dan dengan iman kami percaya bahwa Engkau telah memberikan pengampunan itu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus terus memimpin kami, terus menuntun kami, agar kami bisa menjalani hari-hari kami ke depan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini doa kami kepadamu ya Bapa, kepada Allah yang telah mati dan bangkit, dan bahkan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, ketika kita menyembah Tuhan, itu adalah ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita atas pengampunan yang telah Dia berikan bagi kita. Kita mau meninggikan Dia, kita mau memuji Dia. Biarlah segala kemuliaan dan keagungan hanya kita berikan kepada Allah. Katakan dengan sepenuh hati, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami cinta Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Benar ya Tuhan, Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Namamu, Kami mau sungguh-sungguh mencintai Engkau ya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau sungguh-sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu. Tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian ya Kau Tuhan. yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan seluruh umat di segala abad dan tempat
kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Marilah kita mau datang untuk persiapkan hati dan pikiran kita. Sambil kita naikkan pujian, Ia akan datang kembali. Beritakanlah kabar baik ini, karena kita percaya bahwa Tuhan yang sudah naik ke sorga telah akan datang kembali jika waktunya sudah tiba. Beritakan kabar yang baik, umat semua nyanyilah, seperti janji firman-Nya, Ia akan datang kembali. Ia akan datang, Ia akan datang, pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali. Yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Berseri Ladang gunung bergema, langit bumi nyatakan, Ia akan datang kembali. Ia akan datang, Ia akan datang, pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itu teramat mulia, Ia akan datang kembali. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagi bait ketiga menggunakan bahasa Mandarin. 那日要站在主前，试验你苦难的光，将冠冕献主脚前，主耶稣必要再来，主必再来，主必再来。我在这生，我正路，我在晚上，我在瞬间，主必再来，主必再来。那日将这个奇妙光彩，主耶稣必要再来。 Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom，亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di dalam hari kenaikan Yesus Kristus kita boleh beribadah bersama-sama.
感谢主，在今天我们在纪念耶稣升天节的时候，我们可以在这里一起来敬拜。 Sekalipun secara fully online dari rumah kita masing-masing. 虽然我们每一个人都在家里网络上的观看， Namun kita semua percaya bahwa anugerah Tuhan terus dilimpahkan kepada kita semua. 但是我们知道上帝的恩典一直陪伴着我们每一个人。 Dan kiranya Tuhan juga boleh kembali beranugerah ketika kita bersama-sama merenungkan firman-Nya sebentar lagi. 再一次，我们希望上帝的恩典领到我们每一个人，从我们现在要开始听到之前， Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. 我们还没有思想神话语，让我们一同来进入祷告。 Kita berdoa. 我们祷告， Bapa Sorgawi, kami membawa diri kami ke hadapan Tuhan. 在天上的父神，我们把我们每个人带到你的恩座前， Tuhan tolong kami. 求主你帮助我们， Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami. 求主怜悯我们， Beranugerahlah bagi setiap kami. 赐给我们从你而来的恩典， Karena kami terbatas, 因为我们都是有限的， kami lemah. 我们都是软弱的。 Dan biarlah ketika firman Tuhan diuraikan, 当我们在思想神话语的时候， Allah Roh Kudus boleh bekerja melalui firman-Mu untuk menerobos hati kami. 圣灵借着你的道，再一次的打动我们的心， Sehingga hati kami boleh dijamah oleh firman Tuhan. 让我们的心再一次可以被神的话语所触摸， Dan pikiran, perasaan, serta kehendak kami juga diubahkan 我们的心思意念，我们每一个人都可以得到从主而来的改变。 seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. 借着主你自己的意愿，我们可以得到你的恩典。 Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada saat ini. 求主你恩高祝福每一位，不论在什么地方，在这里听你的话语的。 Dan juga kedua hamba-Mu yang memberitakan dan menterjemahkan, Tuhan juga kuduskan, Tuhan berkati. 我们在这里讲到的、翻译的，我们都求主你亲自的恩高祝福。 Kami menyerahkan diri setiap kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. 我们把我们每一个人恭敬的交托在你的恩手中。 Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup yang mengasihi kami. 奉主耶稣，你那爱我们的主， Kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul. 亲爱的会众，让我们打开神的话语，起自使徒行传。 Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-6 hingga ayat ke-11. 使徒行传第1章第6节一直到第11节。 Kalau sudah menemukannya, saya dan penterjemah akan membacakannya untuk kita semua ayat per ayat. 大家打开圣经，我们一起来读。 Terlebih dahulu saya bacakan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？” Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候与日期，不是你们可以知道的。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 但圣灵降临在你们的身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。” Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia
disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 说了这话，他们正看的时候，他就被起上身，有一朵云彩把他撅起，便看不见他了。 Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 当他往上看，当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边说 Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." 加利利人呐、你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎么样往天上去，他还要怎样来？ Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们所读的经文就到此为止。 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kutipan dari seorang teolog modern yang hidup di abad ke-20. 亲爱的会友们，曾经有一位在20世纪现代的神学家， Nama teolog ini ialah Emil Brunner. 这个神学家名叫做 Emil Brunner。 Teolog Emil Brunner pernah berkata kurang lebih demikian. 他曾经这样的说： Sebagaimana oksigen penting bagi paru-paru, demikian halnya pengharapan penting bagi makna kehidupan. 就好像氧气对我们人体肺部的作用是必不可少的，而有生命意义的期望也是如此的。 Saudara, kutipan ini mengandung sebuah kebenaran. 这个原文有一个真理， Sebagai contoh Bapak Ibu, 例子就是。 di dalam sejarah Perang Dunia Kedua ketika ada orang-orang yang ditindas oleh Nazi, 在第2次世界大战，很多被纳粹所迫害、残害的人， pribadi-pribadi tertentu yang dapat bertahan di tengah penganiayaan begitu masif dari Nazi tersebut. 在这个纳粹大型的迫害当中， adalah mereka yang punya keyakinan akan sebuah pengharapan bahwa suatu hari Nazi akan kalah dan mereka akan bebas. 他们那些可以幸存下来的，是因为他们有一个信念，就是他们总有一天将要打败纳粹，他们一定会得到自由的。 Padahal saudara, di tengah penganiayaan yang sedang mereka alami saat itu, 其实他们所遭遇到的一切虐待、残害， tidak ada satupun di antara mereka yang tahu kapan penganiayaan ini selesai, kapan Nazi atau Jerman di bawah pimpinan Hitler akan kalah dari sekutu. 他们不知道希特勒在纳粹的迫害下，他们怎么样可以得到有期望的一天。 Di tengah ketidakjelasan tersebut, mereka ditugaskan suatu tugas yang begitu berat. 在这样不好的情况当中，他们得到了一个很严重、很困难的事情。 Di tengah kelaparan, mereka diminta, dipaksa, disuruh untuk memindahkan barang berat dari suatu tempat di ujung kepada suatu tempat lain di ujung satunya lagi. 他们在挨饿的当中，他们被迫要把一个东西从这一边抬到那一边。 Setelah barang itu sudah sampai ke ujung sana, dipaksa kembalikan ke tempat semula. 他们已经把这个沉重的东西搬到一边，又要抬起来搬回去原先的一边。 Tiap hari berputar-putar seperti itu tanpa adanya kejelasan. 他们每一天被迫做这样没有意义的事情， Di tengah kelaparan,
在挨饿的时候， Saudara, kita bisa membayangkan betapa tingginya tingkat depresi dari mereka yang ditindas saat itu. 我们可以想象到他们所遭受的压力是何等的大。 Namun ketika Nazi telah kalah, 但是当纳粹已经被打败了以后， pribadi-pribadi yang dapat bertahan diwawancara. 这些可以存活下来的人被访问， Dan mereka berkata, 他们这样说： kami dapat bertahan karena adanya kekuatan pengharapan atau the power of hope. 因为他们说，他们有着对希望的一个能力。 The power of hope itulah yang membuat kami dapat bertahan karena kami tahu di ujung sana ada pengharapan. 因着有希望的能力的力量，所以他们知道在尽头一定有希望的。 Saudara, pengharapan adalah sesuatu yang memberikan kekuatan bagi kita di tengah kesulitan hidup yang kita alami. 这个时刻，我们生活在这样的状况当中，有这样的一个希望也是非常好的。 Demikian halnya dengan para murid. 对门徒而言也是这样。 Setelah para murid berulang kali bertemu dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit, 当这些门徒面对着耶稣已经复活的事实， di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 kita bisa melihat bersama. 我们来看使徒行传第1章第3节， Kepada mereka ia, yaitu Yesus Kristus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 他受害之后，用许多的凭据，将自己活生生的显给使徒看，40天之久向他们显现，讲说神国的事。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para murid selama 40 hari dekat dengan Yesus Kristus yang bangkit. 这个40天当中，门徒跟耶稣是这样的靠近。 Berulang kali Yesus Kristus menampakkan diri kepada para murid. 好多次，耶稣重复的一直显现给他们看， Mendemonstrasikan kuasa kemenangannya atas maut. 他已经显示出他战胜死神的一个事实。 Namun setelah Kristus terangkat naik ke surga, 但是当耶稣被接上升天的时候， pada saat itu tiba-tiba para murid terdiam. 那个时候突然间，这些门徒们都安静了， Seolah-olah mereka seperti terhisap, terjerembat masuk ke dalam sebuah pergumulan atau kegalauan. 他们好像被吸进去了一个很大很重的一个挣扎当中。 Saudara, apa buktinya bahwa para rasul atau para murid tersebut bergumul pada saat itu? 我们从哪里可以见证到他们正在纠结呢？ Saudara, dari ayat 6 kita dapat melihat sebuah kalimat pertanyaan dari para murid. 在第6节，我们可以看到这个他们的问题。 Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 他们问耶稣：“主啊，你在这个时候，你要复兴以色列国吗？” Saudara, di sini kita dapat menemukan sebuah pemahaman bahwa para murid menginginkan sesegera mungkin pada masa ini. 他们就是我们只理解到，他们有一个这样的希望，希望在现在，在当下， berdiri suatu bentuk kerajaan atau kekuasaan politis yang memiliki pengaruh besar yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. 他们可以尽快建立一种很大的政权，让他们以色列可以摆脱一切殖民主义的控制。 Mereka memiliki ekspektasi bahwa Israel akan segera pada masa ini sedini mungkin 他 akan 们的 mengalami kebebasan. 他们有一个期望，就是希望以色列国可以马上摆脱这个殖民主义。 Konsep para murid tentang kerajaan Allah ternyata belum sepenuhnya selaras dengan apa yang Kristus maksudkan.
他们所领会的他们的概念，没有与耶稣的意愿是一致的。 Ekspektasi para murid tersebut tidak terpenuhi. 这些门徒的期望没有得到实现， Sangat mungkin saat itu para murid berseru, 可能那个时候他们在那里呼求 "Aduh Tuhan, jadi Tuhan. berapa lama lagi? 主啊，还有多久呢？ Bukankah engkau sudah bangkit ya Tuhan? Tandanya engkau sudah menang. Jadi mau sampai kapan kami menunggu?" 你已经复活了，证明你已经战胜了，我们还要等多久呢？ Mau sampai kapan kami bergumul dengan tekanan atau penderitaan yang disebabkan oleh kerajaan Romawi? 我们要等多久呢？我们可以摆脱罗马政府的逼迫。 Kapan ya Tuhan engkau akan memulihkan segenap semesta ini? 你即使要再让这个一切都可以再恢复正常。 Tuhan, sampai kapan kami sudah menunggu lama? Mau sampai berapa lama lagi kami menunggu? 主啊，我们还要等多久呢？ Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat 10 dan 11 kita bisa menemukan bukti selanjutnya. 接下来在第11节，我们可以得到答案。 Ada pertanyaan yang diajukan dua orang berpakaian putih. 有两个穿着白衣的天使站在那里说 Dua orang ini adalah malaikat Tuhan.：“ 这个两个人是上帝的天使。 Kedua malaikat ini berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? ”这两个天使这样的说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？” Saudara, ada seorang penafsir yang bernama I. Howard Marshall. 有一个解经家叫做 I. Howard Marshall， Penafsir tersebut mengatakan bahwa kalimat ini sebenarnya mengandung sebuah teguran implisit dari malaikat Tuhan kepada para murid itu. 这个解经家说，这个两个天使所说的，其实含着有蕴藏着警告性的。 Karena para murid sebenarnya sedang mengharapkan Kristus cepat-cepat kembali kepada mereka tidak lama setelah Kristus naik ke surga. 因为当耶稣已经升上天的时候，他们希望耶稣赶快再回来， Agar tidak lama setelah Kristus terangkat naik ke surga, sesegera mungkin Kristus turun kembali. 不久耶稣被接升天的以后，他们希望耶稣快快再来。 Mengapa kamu berdiri melihat ke langit, hai orang-orang Galilea? 加利利人啊，你们为什么站着望着天呢？ Kemudian Bapak Ibu, ada penafsir lain yang bernama David Peterson. 有一个别的解经家叫做 David Peterson 这样说， Juga melontarkan hal yang senada. 他也说了类似的话。 Penafsir ini mengatakan bahwa kemungkinan saat itu para murid sedang mengharapkan peristiwa Kristus dimuliakan di atas gunung atau transfigurasi. 他说那些门徒希望好像耶稣基督在山上得到荣耀一样， Seperti yang tercatat dalam Lukas pasal 9 itu terulang kembali. 好像在路加福音第9章所记载的，可以再一次重复。 Dia dimuliakan, ada Musa dan Elia di sana. 在那里有摩西，有以利亚。 Setelah dimuliakan, 当他们得到荣耀， kemudian Yesus turun dari gunung bertemu dengan para muridnya kembali. 然后耶稣可以再下来与门徒相见。 Tetapi yang terjadi 但是所发生的， di dalam konteks Kisah Rasul pasal 1 ini, 在这个使徒行传第1章， Kristus terangkat naik ke sorga dan tidak langsung kembali. 他被接升天以后，没有直接回来。 Tetapi di tengah kondisi yang berbeda ini, 但是在这样不同的状况当中， di tengah tidak terpenuhinya ekspektasi para murid atau rasul, 在门徒得不到他们所期望的当中， diberikan sebuah proklamasi pengharapan kepada mereka. 再一次他们得到了真正的一个希望的宣告。
yakni Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. 那被借升天的耶稣将以同样的方式，好像你们看到的，还要再倒回来。 Saudaraku, inilah pengharapan yang bersumber dari janji Allah sendiri. 这是耶稣上帝亲自的应验， Ia akan datang kembali. 他将倒回来。 Inilah dimensi pengharapan yang bersifat futuristik. 这就是对未来的一个真正的期望， Di depan sana. 在未来。 Bahkan saudara, pengharapan itu bukan hanya untuk di depan sana atau masa yang akan datang. 不是单单为了未来， Karena pada saat ini pun sudah diberikan pengharapan itu. 这个时刻，这个期望我们已经拥有了。 Ada dimensi pengharapan yang bersifat present atau kekinian. 这样的维度在现在已经有出现了。 Saudara, di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-7 tertulis demikian. 在约翰福音第28章，约翰福音第16章第7节， Dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 然而我要将真实的情况告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去了，就差他来了。 Saat ini Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai parakletos, alos atau penolong yang lain. 这个时刻，圣灵已被差来成为我们的保惠师， Dia berjalan bersama kita dan dia selalu beserta dengan kita. 他与我们同行，他一直与我们同在的。 Inilah pengharapan yang bersifat kekinian. 这就是我们现在看到的期望。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 主出来的弟兄姐妹， tepat 1 tahun yang lalu, 在1年前， setelah ibadah kenaikan Yesus Kristus, 在耶稣升天节的纪念日以后， tahun lalu ibadah kenaikan Yesus Kristus diadakan gabungan sesinode GKI. 那个时候总会是用联合性的一个聚会。 Setelah ibadah selesai, saya dan istri di Palembang menelpon papa saya di Jakarta. 当聚会已经结束了以后，传道与太太打电话给爸爸。 Dan di telepon itu bukan hanya voice call tetapi juga video call. Jadi bisa melihat wajah papa saya. 那个时候他们以视频通电话，那个时候可以看到爸爸的脸。 Di video call tersebut papa saya meneteskan air mata. 在视频的连接当中，我看到了爸爸的眼泪。 Beliau berkata dia teringat dan rindu akan almarhumah mama saya yang meninggal karena COVID-19. 他说他非常想念那因着新冠疫情病毒去世的太太。 Di video call tersebut saya melihat sebuah air mata kehilangan. 在视频中，我看到一个爸爸失落的眼泪。 Kemudian beberapa bulan berselang, 然后过了几个月， yakni ketika memorial 1 tahun almarhumah mama saya yang meninggal karena COVID. 就是当母亲去世1周年的追悼会， Seorang pendeta yang memimpin memorial tersebut melalui aplikasi Zoom 有一个牧师在那里带领这个追悼会， beliau menyampaikan firman Tuhan 他这样的说道。 dan di dalam firman Tuhan tersebut ia menampilkan foto almarhumah mama saya. 在视频，他把传道母亲的照片都发出来了。 Ternyata di tahun 2018 beberapa bulan sebelum saya menikah, 在2018年，
传到还没有结婚的时候， Almarhumah mama saya mengajak pendeta tersebut yang adalah teman satu komselnya dan teman-teman satu gereja atau teman-teman komselnya untuk pergi ke sebuah mall. 曾经传道的妈妈，这个牧师以及他们细胞小组的会友，小组的朋友去到一个超级市场。 Dalam beberapa foto tersebut terlihat mama saya sedang berpose, tertawa di depan beberapa spring bed atau ranjang yang akan menjadi ranjang pengantin kami kalau kami pulang ke Jakarta. 那个时候在购物中心，传道的妈妈在那里购买一个床，就是为着传道新婚的新婚床。 Almarhumah mama saya berfoto bersama teman-teman satu komselnya. 我的母亲与她细胞小组的朋友一起合照， Sebuah foto kenangan. 一个很有纪念性的照片。 Ketika foto-foto itu ditampilkan, 当照片被拍出来的时候， saya melihat istri saya 传道看到他的太太， kembali sebuah tetesan air mata kehilangan saya saksikan. 我在看到了一个失落的眼泪流在太太的脸颊上。 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah pandemi yang masih berlangsung, 亲爱的弟兄姐妹，在这个疫情当中， bukankah kita juga memiliki air mata masing-masing? 我们个人都有个人的眼泪。 Ada mungkin di antara kita yang meneteskan air mata karena pergumulan ekonomi, 可能为了经济问题流下的眼泪， meneteskan air mata karena permasalahan dalam keluarga yang tidak kunjung usai yang disebabkan oleh dampak pandemi secara tidak langsung. 因着疫情所引起的家庭的纠纷，一直还是没有解决。 Air mata karena pergumulan kesehatan. 因着疾病的连累， Air mata karena kekhawatiran akan hari depan. 因着前途的忧虑而流下的眼泪， Air mata karena kekhawatiran akan tantangan pelayanan di depan. 对前面侍奉的挑战的眼泪。 Ditambah lagi dengan berita bahwa ada ancaman dari berbagai varian virus yang baru. 更何况有听到有变种的新冠疫情， Kita semua sudah lelah dan bosan dengan kondisi seperti ini. 我们每一个人都非常的疲乏，因着这样的状况， Lantas di manakah penghiburan kita, saudara? 因此我们的娱乐要从哪里而来呢？ Saudara sekalian, penghiburan kita terletak pada satu kepastian bahwa Roh Kudus-Nya telah diberikan kepada kita, yang menyertai kita, memberikan damai sejahtera kepada kita. 我们最大的安慰就是来自圣灵，他已经被拆到我们当中，要成为我们的保惠者。 Roh Kudus bersaksi dalam diri kita bahwa Bapa mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. 圣灵在哪里？在主耶稣基督里面，他做见证，因为他已被差派来了。 Penghiburan itu juga terletak pada suatu jaminan kepastian bahwa Ia akan datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu. 圣灵也给我们希望，耶稣将要到回来，将要帮助我们解决一切的问题。 Itulah sumber penghiburan kita. 这就是我们的安慰的前言。 Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. 他要以同样的方式来到，好像你们看他被接上天的一样。 Dan ketika kita menunggu kedatangan yang kembali, kedatangan kedua, 当我们等待他第二次的到来， Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. 圣灵已赐给了我们每一个人。 Selanjutnya, saudara, 接下来， Yesus Kristus bukan hanya memberikan pengharapan melalui janji kedatangan yang kedua dan Roh Kudus yang diutus. 耶稣基督不是单单被因约将要来到，而且圣灵已经来到了。
Tetapi ia juga memberikan mandat atau perintah bagi para murid untuk menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 他也给了门徒们这样的应许：圣灵将要临到你们身上，你们得着能力，必要在耶路撒冷、犹太全地、犹大全地以及撒玛利亚这到地极做我的见证。 Itulah bunyi dari ayat ke-8 yang tadi kita baca. 这就是第8节我们刚刚读的。 Nah, saudara, kalau kita melihat secara lebih spesifik di dalam ayat ke-8 ini, 我们要是更加的特别的注意， ada frasa yang tertulis demikian, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 在这里有非常好的一句，就是当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。 Maksudnya saudara, yaitu bahwa ketika kita bersaksi, ketika kita memberitakan Injil Kristus Yesus, itu bukan tentang kekuatan kita atau sumber daya kita. 意思就是，当我们可以做神的见证、耶稣的基督的见证的时候，我们的力量是来自圣灵。 Tetapi semata-mata tentang kuasa yang diberikan Allah melalui Roh Kudusnya. 就是圣灵借着耶稣赐下的能力。 Saudara, yang bisa mempertobatkan orang bukanlah kemampuan retorika kita. 我们看到不是我们自己的能力， Bukanlah keterampilan kita menunjukkan perhatian kepada orang yang kita injili. 不是我们给每一个我们对他们讲道的人的一个能力， Tetapi kuasa daripada Roh Kudus. 而是圣灵的能力。 Kita mungkin bisa menyentuh emosi seseorang, 我们可能可以打动一个人的情感， tetapi kita tidak sanggup mengubahkan hati seseorang. 但是我们不能够改变他们的心， Hanya Roh Kudus yang sanggup. 只有圣灵可以做得到。 Oleh karena itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 pernah dikatakan bahwa penuhlah mereka atau para rasul dengan Roh Kudus dan kemudian mereka berkhotbah tentang Kristus. 所以再一次有这样的经节说，他们要说出类似的话。 Lalu ribuan orang bertobat. 有几千人在那里相信神。 Selanjutnya ada kata saksiku. 再接下来就是他的见证， Siapa saksi ini? 他的证人是谁？ Saksi ini adalah para murid atau rasul. Mereka adalah saksi yang efektif. 最重要、最靠得住的就是那些门徒或是他的使徒，可以成为他的见证人。 Kita dapat melihat bagaimana mereka mengabarkan Injil Kristus Yesus bahkan sampai ada yang menjadi martir. Beberapa contohnya ialah Yakobus, Petrus, dan Thomas. 我们看到他们愿意先到几位的信道者，好像雅各、彼得、多马，他们都已经成了信道者。 Saudara, apa kriteria dari saksi itu? 他们的条件是什么呢？ Saksi yang efektif, saksi Allah yang dipakai oleh Tuhan adalah mereka yang tidak sempurna. 其实他们都不是很完美的， Seperti para rasul tersebut. 好像这些使徒一样。 Tetapi mereka terus mengalami kasih Allah dalam hidupnya. 但是在生活里，他们一直经历到上帝的爱， Mereka memiliki pengalaman yang kaya dengan Kristus Tuhan mereka. 他们与上帝有很深厚的关系， Mereka 经历， diubahkan oleh Kristus 他们被基督所改变了， dan mereka mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus. 他们愿意让圣灵来带领。 Saudara, kita sudah sering mendengar panggilan untuk menjadi saksi Tuhan. 我们常常被呼召成为神的见证人， Namun saudara, jangan pernah berharap kita dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif. 但是我们不可能成为非常有效的见证人。 Kalau hidupmu dan hidupku tidak mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus. 要是我们的生命不愿意被圣灵来带领， Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 要是圣灵领在我们的身上， artinya 意思就是。 kita merelakan diri kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu, untuk memimpin segenap keberadaan diri kita. 我们愿意让圣灵三一神的圣灵来带领我们。
kita juga wajib mengajukan beberapa pertanyaan ini. 我们也应该提出这样的问题： Apakah diri kita sendiri pernah memiliki pengalaman begitu dipenuhi oleh kasih-Nya? 是否我们有这样的经历？我们被他充满了爱， Sampai tidak tertahankan lagi air mata kita karena kasih Tuhan begitu besar. 因着神的爱是何等的浩大，当我们忍不住流下了眼泪。 Apakah kita menjaga relasi kita dengan Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga itu, sehingga kita terus memiliki pengalaman yang kaya dengannya? 是否我们与被接上天的耶稣有很好的关系？当我们可以跟他一起来侍奉。 Kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi yang efektif. Kita tidak akan pernah dapat melakukan firman Tuhan yang sedang diberitakan ini kalau kita tidak mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus, kita tetap bebal. 要是我们不愿意让圣灵来带领，我们绝对不能成为一个有用的见证人。 Kalau kita tidak menjaga relasi kasih kita dengan Bapa di surga. 要是我们与天父没有很好的关系， Saudara, beberapa waktu belakangan ada satu kisah yang cukup menyedihkan. 在前不久有一个非常让人心痛的一个故事，一 Ada 个事情。 seorang hamba Tuhan yang melayani anak-anak muda. 有一个神的仆人，他在那里带领那些年轻人。 Follower di Instagram daripada beliau itu cukup banyak. 在他的粉丝非常的多，在他的 Instagram 的粉丝非常的多，跟随者非常的多。 Usia beliau juga relatif muda, kurang lebih masih 36 atau 37 tahun. 他36或37岁左右， Melayani melalui platform digital yang ada. Luar biasa efektif menjangkau banyak jiwa. 他在线的带领辅导非常的有效， Memuridkan, mementor banyak anak-anak muda, remaja-remaja. 他辅导了很多的年轻少年。 Dulu beliau sebelum sungguh-sungguh mengikut Tuhan adalah seorang pecandu. 他以前还没有跟随上帝的时候，他是一个曾经是一个吸毒子， Namun hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. 但是他的生命被改变，被神所改变。 Dia mengalami kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. 他在生命里可以经历到神这样浩大的爱， Dia diubahkan 他被改变， dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa efektif melayani anak-anak muda. 他成为一个非常有效的一个神的仆人，可以很好的来辅导那些年轻人。 Dia menjadi saksi Kristus yang efektif. 他成为基督的有效的见证人。 Namun beberapa minggu lalu beliau terkena COVID-19. 但是在几个星期前，他得到了新冠肺炎， Dan kondisinya menurun. 他的情况非常的衰弱， Masuk ICU dan pakai ventilator. 进了重病重护房，而且也用了氧气。 Dan diberitakan beliau ada komorbid atau penyakit bawaan asma. 但是因为他还有带来的疾病， Akhirnya beliau diizinkan Tuhan untuk berpulang lebih dahulu ke rumah Bapa di sorga. 最后上帝允许他可以先回到天家。 Beliau meninggalkan seorang istri yang masih muda dan anak-anak yang masih kecil. 他留下了一位太太以及孩子，还很小的孩子。 Namun saudara, siapa yang menyangka 什么人可以料到呢？ ketika hamba Tuhan ini sudah meninggal pun 当这个神仆已经被招呼回天家， ia tetap menjadi saksi Kristus melalui karya-karya di media sosial yang pernah ia publish atau ia post di Instagram.
他在网络上的一切事迹可以成为很好的见证。 Semua konten pembicaraan, materi rohani yang menjadi berkat bagi banyak orang. 他所留下的一切，他的属灵的话语， Amanat agung tetap terjalankan. 他所走过的一切大使命的一个，让他可以一直的流传下去，传承下去。 Tugas seorang saksi Kristus tetap teraktualisasi di sana. 他成为好的见证，基督的见证可以一直的流传下去。 Bahkan Instagram beliau seperti menjadi sebuah monumen rohani bagi banyak orang. 他的在网络上的他的留言，成为了好像一个纪念碑一样。 Inilah saksi Kristus yang sejati dan efektif. 这就是基督真正有效的见证人， Tidak sempurna, 不是很完美的， ada kelemahan, 他也有软弱， ada kegagalan di masa lalu. 在他以前也曾经失败过， Diubahkan oleh kasih Bapa, 因着天父的爱， terus dikasih oleh Bapa di surga. 因着天父这样的爱他， Mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus. 愿你得到圣灵的带领， Dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. 他的生命成为好多人的祝福。 Saudara, seorang misionaris yang pernah melayani di Tiongkok bernama Hudson Taylor pernah mengatakan demikian. Hudson Taylor 在中国的一个宣教师曾经这样说 A great commission is not an option to be considered. 很昂贵的佣金不是所考虑的选择， But it is a command to be obeyed. 但是我们要以服从的命令的成为我们的选择。 Amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, tetapi ini sebuah perintah yang harus dipatuhi. 我们看到大使命不是单单要被考虑的选择，而是一定要被服从的选择。 Bukankah Kristus sendiri juga pernah berkata, 基督也曾经，耶稣基督也曾经这样的说， sebelum ia terangkat naik ke surga. 当他还没有被接上升天的时候， Injil Matius pasal 28 ayat ke-19 sampai 20马太福音28章第19节到20节 mencatat demikian. 这样的记载。 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们来遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。 Saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹， ia yang akan datang kembali dengan cara yang sama. 他要以同样的方式再倒回来。 Mengutus Roh Kudusnya untuk beserta dengan kita. 他现在差派圣灵成为我们的伴侣， Hiduplah terus dipimpin oleh Roh Kudus. 让我们可以活着被圣灵所带领。 Maka kita akan terus memiliki pengharapan yang sejati. 我们将得到一个真正的期望， Dan akan menjadi saksi Kristus yang efektif. 将成为基督耶稣有效的见证人。 Tuhan menolong setiap kita. 让上帝帮助我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Tuhan, firman-Mu telah diuraikan. 主啊，你的话语已被我们传讲， Kiranya Allah Roh Kudus yang terus berkarya 求圣灵一直在那里动工， sehingga penguraian firman Tuhan ini yang jauh dari sempurna 让我们今天所传讲神你的话语不是非常完美的， tetap
dapat menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan. 但是还是可以成为每一位听子的祝福。 Kiranya kami semua boleh terus berpegang teguh pada pengharapan dalam Kristus yang akan datang kembali dan beserta dengan kami pada saat ini melalui Roh Kudus. 让神有一天将要倒回来，今天借着圣灵的带领， Dan kami juga terus belajar menjadi saksi Kristus yang efektif. 我们可以一直学习怎么样成为耶稣的见证人，一个有效的见证人。 Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. 求主你祝福每一位神的儿女，不论他们在什么地方。 Limpahkan kasih-Mu atas mereka. 求主你赐下从你而来的爱， Engkau mengenal setiap mereka. 你认识知道他们每一个人。 Jamah hati mereka. 求主你触摸他们的心， Tolong mereka dalam pergumulan mereka. 在他们挣扎纠结当中帮助他们， Berkati studi, 帮助他们的学业、 pekerjaan, 他们的工作、 rumah tangga, 他们的家庭， kehidupan mereka 以 masing-masing. 及他们每一个人的生活。 Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. 奉那复活的神耶稣基督，我们祷告， Amin. 阿门。 Waktu dan tempat saya persilakan kembali. 我们读经到此为止。 Bersyukur akan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Samuel. Kiranya firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan masing-masing dari kita. Kini kita akan nyatakan syukur kita akan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan pemeliharaannya yang tiada batas dalam kehidupan kita. Mari kita berikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening yang sudah tertera pada layar ataupun bisa scan QR code yang ada pada layar juga. Sambil menjalankan persembahan, marilah kita menaikkan sebuah pujian yang berjudul Ku Diberi Kuasa. Tuhan itu sungguh besar dan Ia dapat menjadi perisai bagi kehidupan kita. Dan oleh kebangkitannya, Ia telah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat, menyatakan kemenangan yang sudah kita peroleh. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi dengan lebih bersemangat kita nyanyikan Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah
dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Musik raja. memuji Tuhan. Jemaat boleh dipersilakan untuk berdiri. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami mau panjatkan padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk memberikan persembahan ini ya Bapa. Tuhan mau tolong pimpin dan berkati kami yang sudah memberikannya, kiranya boleh dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Tolong kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan, baik itu yang telah sengaja kami lakukan ataupun yang tidak sengaja kami lakukan. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan membacakan sebuah bacaan Alkitab yang terambil dari Lukas 21 ayat 27 sampai 28. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Gunawan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa kita menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kali, marilah kita hidup menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dan hidup untuk memuliakan Allah. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa yang tidak pernah berubah, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan berkati kita sekalian.